Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Muhammad Uthman. Saya bersama Muhammad Hafizuddin bin Mat Syukri dan juga Muhammad Amirul Ashraf bin Khairul Zaman akan membentangkan mengenai sistem pengairan dan juga pembajaan fertigasi dengan kawalan IoT. Inovasi ini adalah satu sistem pengairan dan juga pembajaan tanaman fertigasi dengan kawalan IoT. IoT ialah singkatan daripada Internet of Things, konsep di mana peralatan, mesin, sensor dan peranti dihubungkan dengan internet dan berlaku pengumpulan serta pemindahan data menerusi rangkaian. IoT digunakan dalam pertanian untuk mengawasi pengairan dan juga kualiti tanaman. Manakala sistem fertigasi pula adalah gabungan antara dua perkataan bahasa Inggeris iaitu fertilization, pembajaan dan juga irrigation iaitu pengairan. Fertigasi adalah kaedah pemberian baja melalui sistem pengairan titis. Sistem fertigasi menggunakan baja cecair yang dinamakan sebagai baja AB. Penyiraman air untuk tanaman fertigasi boleh diautomasikan tanpa memerlukan penglibatan manusia. Melalui sistem yang dihasilkan ini, pengguna dapat memantau tanaman fertigasi seperti takat air dan juga jumlah campuran baja di dalam tangki fertigasi dengan hanya menggunakan aplikasi MQTT secara jarak jauh melalui smartphone dan juga aplikasi Node-RED. Tak masalah, sistem fertigasi tradisional memerlukan perhatian dan tenaga manusia yang lebih. Yang kedua, pokok layu disebabkan kekurangan air dan sukar untuk membekalkan jumlah baja yang tepat. Yang ketiga, sukar untuk menentukan jumlah air di dalam tangki yang perlu membancuh campuran baja A dan B secara manual. Untuk objektif, ianya untuk menghasilkan sistem pengairan dan pembajaan fertigasi dengan kawalan IoT. Seterusnya, melaksanakan proses pemantauan pengairan dan juga pembajaan fertigasi secara automatik dengan kawalan IoT. Skop projek kami ialah sistem akan dipasang pada tangki utama penanaman fertigasi. Yang kedua, sistem boleh membekalkan baja kepada 200 pasu pokok. Yang ketiga, Arduino Uno digunakan sebagai pengawal perjalanan sistem melalui aplikasi MQTT. Dan yang terakhir adalah menggunakan komputer sebagai pusat kawalan ataupun server untuk memindahkan data kepada kotak kawalan. Jadi ini adalah senarai komponen kami. Kami menggunakan Arduino Uno R3, RTC module, relay module, ultrasonic sensor, controller box, isi meter dengan solenoid valve, pump box, water pump, Arduino cable. Untuk kabel kami menggunakan 240mm kabel dengan main wire connector. So untuk kos keseluruhan perhasilan sistem adalah RM233.40. Jadi ini adalah rajah litar sistem IoT kami. Kami dah aplikasikan dalam controller box dan dalam pump box. Seterusnya adalah langkah pengoperasian takat air. Di mana ultrasonic sensor akan digunakan untuk mengesan takat minimum air di dalam tangki fertigasi. Jadi semua mekanisme akan diaktifkan secara automatik. Jadi seterusnya adalah isi meter. Komponen isi meter adalah digunakan untuk memantau keperkatan baja di dalam tangki fertigasi. Langkah pengoperasian bancuan baja pula adalah tangki fertigasi, terdapat tangki fertigasi dan tangki baja A dan tangki baja B dan melibatkan controller box. Pam air pada control box, pam air 1 akan on untuk membekalkan baja B ke tangki fertigasi dan pam air 2 akan on untuk membekalkan baja A ke tangki fertigasi. Solenoid valve akan on untuk membekalkan air daripada pipe ke tangki fertigasi. Pam air pula akan terus membekalkan baja sehingga meter isi membaca paras isi level dalam tangki mencapai 1.9 ms/cm. Solenoid valve akan terus membekalkan air sehingga tangki fertigasi mencapai takat maksimum. Dan seterusnya adalah gambar lengkap pemasangan sistem pengairan dan pembajaan dengan pemantauan IoT pada pokok strawberry. Jadi pengairan dan pembajaan telah pun disetkan sebanyak 3 kali sehari pada waktu 9 pagi, 5 petang dan 1 pagi. Ini adalah analisis takat air untuk 3 hari, di mana untuk setiap hari bacaan diambil pada paparan aplikasi MQTT pada smartphone pada waktu 8 pagi, 4 petang dan 12 malam. Jadi pengurangan air untuk hari pertama ialah 17%, hari kedua 16% dan hari ketiga 19%.
menjadikan total pengurangan untuk 3 hari ialah 52%. Jadi sistem kami ini akan mengelakkan berlakunya kekeringan di dalam tangki kerana air akan dialirkan secara automatik untuk memenuhi tangki apabila mencapai tahap minimum. Untuk impak, pengairan pada tanaman fertigasi dapat dilakukan secara sistematik dan terkawal secara automatik. Dapat mengawal takar air di dalam tangki siraman di mana air dan baja akan ditambah secara automatik apabila takar air sudah berada pada tingkat minimum. Isi meter yang dipasang pada sistem memberikan bacaan campuran baja dan air yang diperlukan bagi memastikan tanaman stroberi menerima nutrien atau baja yang mencukupi. Dapat menjimatkan masa, tenaga, kerja dan proses pembajaan. Proses penyiraman dan pembajaan dapat dipantau secara atas talian. Kualiti dan hasil tanaman stroberi lebih baik. Terusnya ialah video pengoperasian sistem pengairan dan pembajaan fertigasi dengan kawalan IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah sistem kami. Sistem kami ini telah dipasangkan pada tapak ini. Seperti yang anda lihat sekarang. Sistem kami ini terdiri daripada junction box. Junction box ini adalah controller untuk semua sistem kami. Control box ni akan disambungkan pada power supply 240 volt. Dan motor ni akan disambungkan kepada controller box. Jadi control box ni akan kawal motor 240 volt. Jadi untuk sensor pula, sensor dan isi meter akan disambungkan pada controller box. Dan untuk supply air, air akan disuplaikan daripada pipe dan akan disambungkan kepada sonar valve. Dan sonar valve ni akan kawal lah kadar kemasukan air sehingga baja, larutan baja daripada tangki akan dialirkan menggunakan pump 240 volt. Sekarang air menunjukkan 92% dan 100%. 100% maka air akan stop berhenti lah. Sekarang ni larutan baja adalah 0.16. Dan bila 0.19 maka liquid fertilizer ni akan berhenti lah daripada mengalir. Okey, sekarang ni kita akan menunjukkan cara proses pengairan berlaku. So saya akan buat contoh sekarang ni 639, jadi saya akan buat 640 dan saya akan motor ni akan mati selama 1 minit iaitu 641. Okey, sekarang ni saya akan upload coding ni ke board. Menunggu 1 minit. Lepas dah setkan masa, kita akan uploadkan dia ke controller box. So dia akan upload. Masa dia upload dia akan on sekejap. Jadi bila dah siap dia akan mati. Okey, sekarang menunjukkan masa 6.40. Maka motor tu akan hidup. Dan dia akan mati pada pukul 6.41, itu 1 minit. Sekarang proses pembajaan dan penyiraman pokok sudah berlaku dan air daripada berlebihan tu akan kembali ke tangki. Bila motor berhenti, maka air daripada pokok ni juga akan berhenti. Okey, untuk masa bagi rutin setiap hari kami akan set 3 kali sehari selama 8 jam. So pada ni kami akan set pada awal pagi kita pukul 9 pagi dan motor akan berhenti selama 5 minit saja. Di pukul 9 sampai 9.5 minit. Untuk masa kedua kami set dari pukul 5 iaitu 17 ke 17.05 dan pada waktu pagi pukul 1 pagi iaitu 01 sehingga 5 minit juga 01 sampai pukul 1.05 pagi. Okey, ini masa kami set untuk 3 kali sehari. Tadi adalah video pengoperasian untuk sistem. Kesimpulannya, sistem yang dihasilkan telah diaplikasikan di tapak projek Strawberry Farm unit COT PMS dan memberikan impak yang amat baik terhadap pertumbuhan pokok strawberry lowland yang ditanam secara fertigasi. Proses pemajuan bajet A dan B telah dapat dilakukan secara automatik melalui perantaraan yang disetkan kepada sistem yang dipasang pada tapak Strawberry Farm COT PMS. Tenaga kerja dan masa melaksanakan proses pengairan dan pembajaan juga dapat dijimatkan. Itu sahaja daripada projek inovasi kami. Sekian, terima kasih.